warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Puan Habibah minta tutup mic dulu. Ada bunyi bising sikit. Masih fine. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya terima kasih kepada puan moderator Puan Opah. Seterusnya AJK Jawatankuasa SPAK tertinggi, kemudian ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Taala berikan kita kesempatan bersama-sama pada hari ini, dan mungkin hari ini juga merupakan kelas terakhir sebelum start terbang, dan akan datang punya kelas kita tak tahu lagi macam mana. Kalau ada kelapangan internet kuat, insya-Allah kita akan sambung kelas seperti biasalah. Kalau tak, kita berehat buat sementara insya-Allah. Jadi apa khabar ibu semua? Tuan-puan, Datuk-Datin Seri, sihat ke? Sihat. Alhamdulillah Ustaz, sihat. Alhamdulillah. Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih respon yang diberikan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perkongsian tajwid. Sebelum tu boleh tak Ustaz nak share skrin? Puan Zainab, Puan Zulaidah. Silakan. Mohon Puan Zu offkan dulu untuk Ustaz share screen. Okey, terima kasih. Baik, sebelum kita mula, seperti biasa kita akan ulang kaji dulu 5 hukum tajwid sebelum 5 persoalan lah sebelum kita mula tajwid yang akan datang. Kita dah belajar berapa hukum tajwid setakat ni? Berapa ingat? 10. 10? 10 ke 9? 9 Ustaz. 9 Ustaz. 9. 9. Baik. Soalan 10 pertama. dah. Sampai mat 10. Apa dia? Sampai mat lin dah 10 dah. Oh, dah 10. Oh, Ustaz buat catatan 9. Saya punya pun 9 juga. 9 Ustaz, 9. Okey, terima Cuba kasih. kita semak balik. Okey, pertama kita belajar mak asli. Kedua, mak adil disukun. Ketiga, mak wajib mutasil. Keempat, mak jaiz munfasil. Munfasil. Kelima, mat badal. Keenam, mat syibih badal. Ketujuh, mat silah qasirah. 8, mat silah tawilah. Dan 9, mat lin. Mat iwat. 9 mat iwat. Zaidah tak kira. Oh, mak iwat tak kira. Mat Zaidah. 9 mat iwat. 10 mat lin. Oh, mak iwat kita dah belajar. Belum. Iwat. Belum. Mat lin yang menggantikan. Sudah Ustaz. Ayah mak ustaz ajak mat lin. Masa macam mak iwat tak belajar lagi. Belum lah campur Mak Lin. Mak Iwat dah. Mak Iwat dah pada 272. Okey, baik. Ada 10 lah Ada 10 hukum dah. Kita lihat tu ada 10 hukum. Mak Lin. Yang huruf ziyadah tu cuma selingan saja. Okey. Baik, hari ini insya-Allah kita tanya 5 soalan. Soalan pertama, sila sebutkan apakah yang dimaksudkan dengan tajwid? Memperelokkan bacaan. Memperelok, memperindah bacaan. Memperelok dan memperindah bacaan. Baik, terima kasih. Yang kedua, alif waw ya tidak berbaris bertemu sebelumnya huruf hamzah. Hukum bagi Mat badal. mat Badal. Mak Nasri. Mat badal Ustaz. mat badal. Mat badal. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Mat badal. Seterusnya, selain mat badal, apa lagi satu mat yang ada sama dengan mat badal? Sabi badal. Badal. Ya, mat syibih badal. Badal. Okey, apa beza mat badal dengan mat syibih badal? Badal di tengah kan? Di tengah dan
Maksud badal di Mat tengah ayat. Bibi berada di tengah kalimah. Tengah ayat. Okey, masih badal berada selain daripada awal kalimah. Tak kata dia ada kat tengah ataupun kat ujung. Kalau mak badal berada di Awal. Okey, terima kasih. Seterusnya hal dhamir bertemu dengan huruf hamzah, di tengah terdapat huruf mad berombak. Hukum bagi Mak sirah tawilah. Tawilah. mak apa? Tawilah, tawilah, Mak Nabi sirah baca, tawilah. Ya, mad silah. baca 4 harkat, 4 atau 6, 4, 5, 6. Bacaan. Puan Asia Marzuki minta tutup mic. Dia ada bunyi noise. Okey, terima kasih. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung perkongsian tajwid berikutnya. Kalau semalam kita belajar, semalam pula, hari Ahad Hari Ahad kita belajar semalam lah 2 hari lepas. Hari Ahad kita belajar Matlin. Matlin. Hari ini insyaAllah kita akan belajar berkaitan dengan lin-lin juga. Nampak tak skrin putih Ustaz kongsi? Nampak. Nampak ada tulisan. Nampak. Okey, sekejap Ya, Ustaz saya change. Okey. Baik. Hari ini kita belajar yang seterusnya, iaitu huruf lin. Okey, hari ini kita belajar topik baru dipanggil sebagai huruf lin. Puan Maizam minta tutup mic ya. Terima kasih. Baik, kita belajar topik baru hari ini, nama dia huruf lin. Okey, huruf lin. Biasa Ustaz akan datangkan beberapa formula untuk kita mengenali huruf lin. Pertama, huruf lin adalah waw dan ya. Bertanda sukun. Waw dan ya. Okey, waw dan ya bertanda sukun. Yang kedua, berada di semua tempat. Berada di dalam ayat. Berada di dalam ayat. Okey, ada dua saja huruf lin, ada dua formula, iaitu dan yang ketiga tambah. Dibaca lunak dan lembut. Lembu pula. Dibaca lunak dan lembut. Okey. Berapa harkat Ustaz? Harkat tak ada. Tak ada lah. Harkat tak ada. Ada 3 saja, waw dan ya yang bertanda sukun, berada di dalam ayat, dibaca lunak dan lembut. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Kita datangkan contoh yang pertama. Kita datangkan contoh. Okey, salin dulu. Dah habis salin nanti kita contoh. Okey, contoh pertama dalam surah Fatihah. Bismillah.
Kita tengok contoh pertama, contoh dalam surah Fatihah lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Syarat pertama nak jumpa dengan huruf lin, waw dan ya bertanda sukun. So kita bulatkanlah waw pula ya. Ya bertanda sukun berada di dalam ayat. Betul tak? Dalam ayat? Betul. Bila berada di dalam ayat, maka dibaca lunak dan lembut. Macam mana tu? Kita kena baca dengan bacaan yang lembut. Alaihim. Okey, dibaca lunak dan lembut. Boleh? Itu contoh pertama. Okey, contoh lain Ustaz? Contoh lain. Ghairil. Dan surah Fatihah pun ada juga Huruf waw pula. Sekejap Ya Ghairil. juga, ya juga. Ni dalam surah Fatihah tadilah. Ghairil. Ya bertanda sukun juga. Maka berada di dalam ayat dan dibaca lunak dan lembut. Ghairil. Kena baca dengan lembut juga. Okey. Kemudian contoh contoh huruf waw. Contoh huruf waw. Gini. Au. Contoh huruf waw bertanda sukun kena baca lembut juga. Au. Dia tak boleh baca au. Boleh baca macam tu. Cuma bacaan tu kurang tepat. Au. So, dia kena baca lunak dan lembutkan bacaan. Au. Amara bittaqwa. Au amara bittaqwa. Yaumiddin Ustaz. Yaumiddin. Betul? Surah Fatihah. Sekejap kita pergi ke bawah sikit. Okey, kita bagi contoh berikutnya. Yaumiddin. Okey, ni hujung ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Waw bertanda sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Maliki waw tu kena baca lunak dan lembut. So itulah dia huruf lin. Okey. Baik, kemudian seterusnya persoalan. Persoalan yang ditimbulkan di sini, apakah perbezaan huruf lin dan mad lin? Apakah beza dia? Mad di akhir ayat. Dan diwakafkan bacaan. Wakafkan. Manakala huruf lin duduk dalam ayat. Okey, baik. Lagi-lagi ada lagi nak cuba jawab? Semalam hari Rabu lepas, hari Ahad lepas kita dah belajar kan kaitan dengan maklin. So rujuk balik nota maklin. Okey, kita tengok nota maklinnya. Huruf lin ni tak sepertinya. Selepasnya ada macam ada satu saja baris. Dia boleh dua. Contoh dia? Contoh macam Nampak main dalil sekali. Perbezaan harakat. Beza harakat. nampak tak benar tapi Ni maklin. Okey, kita tengok balik maklin Kita buat refreshment sikit.
maklin yang kita belajar dengan poin huruf lin pertama sama kot kan, waw dengan ya bertanda sukun. So formula pertama dengan huruf lin sama, waw dan ya bertanda sukun. Okey, sama. Kemudian my point yang kedua dengan point ketiga dah tak sama dah. Point kedua Ayat makna dibukakan. di hujung ayat. Makna kata kalau maklin mestilah keadaannya kita berada hujung ayat atau kita kena wakafkan bacaan. Kalau huruf lin kat mana-mana je dia bebas. Tu beza dia. So perbezaan pertama adalah pada kedudukan dia. Cara bacaan dia. Kalau huruf lin dia boleh berada di mana-mana. Kalau maklin mesti kena wakafkan. Kalau tak wakafkan dia takkan jadi maklin. Kalau tak wakafkan dia jadi apa? Dia jadi huruf lin lah. Makna kata kalau jumpa waw dan ya bertanda sukun di mana-mana ayat dan situasinya adalah kita tak berhentikan bacaan pun. Kita sambung je bacaan. Maka waktu tu yang ambil alih adalah huruf lin. Tapi kalau kita berhentikan bacaan dan cukup syarat yang ketiga ni, diapit dua huruf berbaris, maka jadilah maklin. Contohnya Ustaz, mari kita tengok. Contoh surah Quraisy. Sekejap, surah Quraisy. Kita tengok surah Fatihah lah, senang sikit. Inna a'tayna tadi ya. Inna a'tayna. Okey, inna a'tayna. Okay, kita tengok balik contoh yang lepas, inna a'tayna. Kalau tengok inna a'tayna ni surah Al-Kausar ni, kat sini Ustaz mention apa? Tak jadi maklin. Sebab kenapa tak jadi maklin? Sebab Dia apit lebih daripada betul, sebab diapit lebih daripada dua huruf. Jadi inna a'tayna ni ya kat sini milik siapa? Milik huruf lin. Kita belajar hari ni. Dapat? Okey, kata bila tak jadi maklin, maka ya kat sini huruf lin yang akan ambil alih. Sebab tu tadi pada poin kedua saya tulis apa? Huruf lin ini berada di dalam ayat. Kalau dia tak ada, makna kata kalau tak jadi maklin pada ayat ni, maka huruf lin akan ambil alih kedudukan tersebut. Jadi huruf lin apa dia punya cara bacaan dia? Kena baca lembut dan lunak. So kita akan baca kat sini. Inna a'tainaka. So ya bertanda sukun tu kita akan baca dengan lunak dan lembut. Dapat? Kita tengok lagi contoh lain. Okey, kita tengok contoh lain. Tak jadi mak asli. Ni mislaihim. Kita tengok mislaihim ni, kita bincang baru-baru ni. Mislaihim tak jadi maklin sebab ya bertanda sukun tu diapit dengan lebih daripada dua huruf. Ingat lagi tak? Ingat Okey, so Ingat tak? ni so mislaihim ni tak jadi maklin kalau kita wakaf. Contoh kita berhenti kat sini, mislaihim. Tak jadi maklin sebab lebih diapit daripada dua huruf. Jadi siapa yang ambil alih? Huruf lin. Huruf lin yang ambil alih. Macam tu dia punya kaedah dia. Okey, kita bagi lagi contoh lain. Okey, ni syai'a. Syai'a ni pun tak jadi juga maklin sebab diapit dengan dua huruf berbaris. Hamzah dengan alif. Nampak tak Ustaz? Numberingkan 1, 2. Okey, tak jadi juga. So bila tak jadi maklin, siapa yang ambil alih? Huruf lin. So kat sini akan jadi huruf lin sahaja. Huruf lin ada panjang harkatnya tak? Tak ada. Huruf lin cuma cara bacaan. lunak dia baca lunak dan lembut. Betul. Dibaca lunak dan lembut. Syai'a. Okey, dibaca dengan lunak dan lembutkan sebutan. Itulah cara perbezaan dia. Jadi kat sini
Okey, ada nak tanya soalan? Puan Zaitun, silakan. Angkat tangan tu. Ustaz, Okey. saya nak tanya. Tadi Mhm. kita kata mat lin, kita baca lunak dan lembut kan? Huruf lin. Aha. Beza dengan mat lin baca macam mana? Beza dia? Mak Lin baca lunak dengan lembut juga. Ha. Cuma Tapi dia ada bezanya harakat. panjang dia. Kalau huruf Lin tak panjang. Okey. Beza Mat harakat. harakat dia. Betul. Kalau macam ni Okey, terima kan, kasih Ustaz. sama kita ambil contoh Al-Ain ya. Kalau kita berhenti dekat Al-Ain ni, contoh, dia baca lunak dengan lembut juga dan dia tambah harakat. Contoh ya, Al-Ain, dia lembut. Ataupun kita tengok contoh daripada surah ni kan Quraisy kan. Ni ya. Ni surah Quraisy, li'ila. Li'ila fi Quraisy. Dia kena lembut. Lembut dan panjangnya 2, 4 dan 6 harakat. Ni. Jadi Ustaz, kalau kita nak compare, kira mat lin lagi lembut lah sebab dia kita tarik panjang kan. Tak, sama juga. Dua-dua lembut. Dia, Dia macam nada Ustaz, dia boleh bergantung pada makna tak? Kalau macam makna tu macam merintah lah, macam ada yang perlu macam sebut yang lebih sikit lah. Kena lembut juga Ustaz. macam mana maksudnya? Bergantung pada makna tak Ustaz? Tak Makna ada. ayat. Mana Tak perlu. tak perlu. Mana kata semua tempat yang ada waw dan ya yang bertanda sukun kena baca lembut dan lunak. Itu senangnya. Ustaz, dalam 2 harakat Ustaz. Apa tu? Dalam 2 harakat tak? Kalau maklin 246. Lin. nak tanya dia. Huruf lin. Kalau maklin 246, kalau huruf lin tadi tak ada harakat, lembut je. Lembut je. Ustaz, di mat lin ni kan dia lebih kurang macam mat arid li sukun kan, tapi cuma dia ada tanda mat arid li, dia ada tanda sukun, jadi dia kena lunak dan lembut tu saja kan. Betul. Huruf lin beza dengan mat adil sukun sebab pertama waw dengan ya tu tanda sukun. Dan bila tanda sukun kena baca lunak dan lembut lah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya boleh? Assalamualaikum. Silakan tuan. Kalau kita membaca mat lin ni, lai tu, lai ke lai? Macam kita baca buah tu, buah lai dengan lai. Mana satu Ustaz? Okey. Ustaz bagi contoh ni lah yang depan mata ni, Quraisy. Contoh Quraisy. Okey, kalau kita tak baca dengan mat lin, kita akan jadikan dia mendata. Quraisy atau mendata. Bila masuk mat lin, kita kena lembutkan dia seakan-akan waktu Ustaz mengaji dulu macam kita sidai baju, dia akan istilah apa panggil dia melendut ke bawah. Melendut. Kalau saya panggil melendut, tak tahulah orang lain pun. Melentur. Dia ke bawah macam ni kan. Sebab berat tengah contoh. Pakaian tu basah kan, contoh seluar jin. Kita sidai, so tali tu akan ke bawah. Meluyut pun boleh. Jadi dia akan ada lenggok dia ke bawah, kemudian dia naik atas balik. So kalau li'ila fi Quraisy contoh, asalnya dia lurus je. Li'ila fi Quraisy, kalau ya tu tak ada sukun. Bila ya tu bertanda sukun, kita kena lembutkan dia ke bawah. Li'ila fi Quraisy. Macam tu. Okey. Contoh lain, hazal bait. Lentuk ni kadang-kadang keras. Kita tengok contohnya hadzal bait. Okey, hadzal bait kita tengok kalau ma'adil sukun dia baca mendata. Hadzal bait. Kalau maklin dia kena beralun. Beralun ada yang sebut. Okey. Hadzal bait. Ada lenggok gitu. Jadi bacaan Quran tu akan jadi nampak lebih tertarik dan juga lagi sedap. Lunak Ustaz, lunak. Sebab tu kita sebut lembut dan lunak. Boleh? Ustaz nak tanya Ustaz lagi.
Maknanya orang utara ni lebih bagus dia sebut Mat Lin ni Ustaz, dia kata betui kata Ustaz gitu. Wallahu alam. Ya kot. Betul lah tu. Betul. Betul Ni tu. banyak orang utara ni. Kalau orang Melayu sebut betul, Memang sedap tapi baca orang Quran. utara dia sebut betui Ustaz. So tu satu kelebihan lah dekat orang utara. Orang utara pandai mengaji. Tak pandai juga. Sama-sama lah. Boleh. Mana kata itu satu kelebihan dekat orang utara lah. Apa nama? Kalau orang Melayu sama je sebenarnya. Bonus. Orang utara dia senang Ustaz, sebut. Ustaz boleh tolong sebut tak Mat Lin, dia punya lembut lunak dia tu versus huruf Lin. Saya still tak nampak huruf Lin tu, dia punya lembut dan lunak dia tu macam susah nak dapat. Okey, kita tengok contoh surah Fatihah ni. An'amta alaihim. Okey, an'amta alaihim ni dia akan jadi huruf Lin. Okey, an'amta alaihim ni ya bertanda sukun ni dia akan jadi huruf Lin. Maka bacaannya lembut juga. So tengok baca ya. An'amta alaihim. Tapi jangan lebih sangat. Dia kita boleh alaihi. Itu dah terjadi dua harakat dah. Tak dah. Tak ada harakat. Dia tak ada harakat. Dia satu harakat je lah. Harakat pendek satu harakat. Alaihim. Dibaca lembut. Alaihim. Alaihim. Kalau mendata dia akan jadi macam ni. Alaihim. Tu mendata. Bacaannya tak jadi lunak. Dia kalau nak lunak dia kena alunkan dia. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Barulah bacaan tu nampak lagi tepat berbanding mendata. Jadi kalau surah Fatihah Ustaz kita tak baca macam yang sebetulnya tu dia salah lah. Baca ikut Kalau sebetulnya. kita baca salah lah. Tak ada link tu dalam apa. Dia bukan salah, dia akan jadi bacaan tu kurang tepat. Dan tepat dan tak sedap Ustaz. Bacaan tu kurang tepat lah. Mana kata kita tidak meletakkan hak sepatutnya kepada huruf tersebut. Tak sempurna. Intonasi dia tak betul lah. Dia akan jadi lahnun khafi, kesalahan kecil, kesalahan tersembunyi. Kesalahan kecil lah. Sebab kita tidak meletakkan sifat yang sepatutnya pada huruf tersebut yang perlu dibaca dengan lunak dan lembut. Macam tu. Boleh Baca macam biasa je Okey Ustaz, terima kasih. Baik, sama. Okey, Ustaz akan datangkan beberapa contoh lain. Kita tengok dan kita perhatikan. So, persoalan di sini apakah perbezaan huruf lin dan mat lin? Ini mungkin akan ada soalan seterusnya akan datang. So, boleh tulis siap. Panjang perbezaannya pertama adalah panjang harakat. Perbezaan pertama adalah pada panjang harakat. Perbezaan kedua adalah pada apa kita panggil kedudukan huruf. Kedudukan dalam ayat. Kedudukan huruf lah. Okey, baik. Ini dia punya persoalan. Okey, kita tengok contoh dalam Quran pula. Bismillah. Kalau tuan-puan ada contoh juga boleh bagi tahu Ustaz. Kita tengok sama-sama. Okey, contoh ayat 17 surah apa ni? Surah At-Takwir. Kita tengok contoh ayat 17. Nampak tak Ustaz kongsi skrin? Nampak Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey, ayat 17 surah At-Takwir. Kalimahnya adalah wal-laili idza as. Pada ayat 17. Kat sini
boleh jadi maklin ke huruf lin? Huruf lin. Huruf lin. Huruf. Okey. Huruf lin. Betul. Kat sini yang paling sesuai adalah huruf lin. Kalau kita nak sebut maklin boleh tak? Boleh. Cuma kat sini tak sesuai untuk berhenti, terpotong ayat dia. Wal-lail. Contoh nak berhenti kan? Wal-lail. Mana ada orang berhenti dekat wal-lail? Baru baca satu kalimah dah berhenti. Boleh nak berhenti kalau ada benda yang mendesak lah. Contoh nak terbatuk ke, ada orang panggil ke sebagainya, ataupun ada urusan emergency, boleh berhenti kat sini. Cuma terpotong ayat dia tak cantik. Tapi kat Surah sini Al-Fil satu Ustaz. Surah Al-Fil. Ada satu ni, Surah Al-Fil. okey, sekejap lagi kita buka okey, so kat sini ayat 17 ni yang paling sesuai adalah huruf lin. Boleh okey, contoh kedua dekat ayat 19. Kita tengok. Yang ni surah apa tadi? Ni surah At-Takwir, muka surat 586. Okey. Okey, kemudian ayat 19 pula. Innahu laqawlu. Nampak tak? Waw bertanda sukun. Kat sini maklin ke huruf lin yang sesuai? Huruf lin. Huruf lin. Kat Kalau sini nak yang sesuai. tu jadilah maklin. Kalau berhenti la innahu laqaul jadi maklin, tapi tak sesuai juga, terpotong. Sesungguhnya berkatalah. Siapa yang berkata? Terpotong. So tak sesuai juga berhenti kat sini. So yang akan ambil alih kedudukannya adalah huruf lin. Jadi kat sini maklin dan juga huruf lin sentiasa berkait lah. Kalau kau berhenti, aku ambil alih. Kalau sambung, dia ambil alih. Macam tu dia punya cara kita nak faham dia. Kalau macam ni, innahu laqawlu. Jadi huruf lin, baca lunak dan lembut. Okey, kemudian pada muka surat yang sama juga banyak ni pada ayat 24 pula. Wa ma huwa 'alal ghaibi. So ghaibi ni akan jadi huruf lin. Ghaibi bidhanin. Kemudian depan dia pula ayat yang ke-25. Wa ma huwa biqauli. Sama juga akan jadi apa? Huruf lin ke maklin? Huruf lin. Ini sesuai adalah huruf lin. Huruf lin juga. Ya, ada satu kedua kat sini. Ada dua. Ayat 25 ni. Huruf lin. Ada dua kat sini. Ada dua Ustaz. Betul. Harif disukun. Rajim harif disukun tu. Kau dan Syai. Ada dua saja, biqauli huruf sukun dan syaitan. Kat sini ada dua. Okey, kemudian kita tengok ayat 26 pula. Fa aina tazhabu huruf lin kena lunakkan sebutan fa aina. Dan lembut. Okey, selesai. Itulah dia. Ustaz, satu Ustaz. Al-Fil tu. Al-Fil. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Buat betul lah Cik Indun. Okey, kita buka ya. Okey. Tengok. Okey, ayat kedua surah Al-Fil ada berapa huruf lin kat sini? Ayat pertama pun ada Ustaz. Tengok dua dulu. Ada berapa? Ayat pertama pun ada. Ayat pertama.
Alam Ayat kedua ada dua tarakai. Ayat pertama? Ayat Sekejap Ayat pertama ada Kita tengok dua. sana tu Sama. dulu. Kai dah. Oh, nak tu kai dahum, nak tengok kai dahum tu Kai. boleh Mak kai Okey. dahum. satu-satu dulu. Okey, kita tengok satu dulu Lam yaj'al kaidahum. Baik, kat sini soalannya apa? Nak berhenti? Nak berhenti ke nak sambung? Alam tarokai. Sesuai tak berhenti? Berhenti. Okey, kalau kat sini boleh ke berhenti? Jawapannya tak boleh juga sebab terpotong. Kat sini maksudnya bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka? Terpotong. Rancangan jahatnya apa? Rancangan jahat mereka. Jadi ayat dia pun terpotong. Kalau kata nak berhenti juga, walaupun kita berhenti, dia tetap jadi huruf lin. Nampak tak? Sebabnya ya tu duduk kat mana? Kat tengah-tengah kan? Kaidahum tu ya duduk kat Lebih daripada 2 huruf. lebih. Okay, kalau ada yang nampak cakap macam kabur-kabur, tak tulis Kita belajar lagi. Kaidahum. Okay, contoh Okay, sekarang ni ya bertanda sukun. Okay, kalau kita belajar sebelum ni maklin. Maklin apa dia? Ya ataupun waw bertanda sukun, kemudian berada di hujung ayat atau diwakafkan, kemudian diapit dengan 2 huruf. Kat sini sebelumnya 1 huruf, selepasnya ada lebih daripada 2 huruf, ada 3 huruf. 1, 2, 3. Jadi tak maklin, tak jadi. Sebab Walaupun huruf contoh lin. kat sini, walaupun kita berhenti kat sini, dia tak jadi juga maklin. Dia hanya jadi apa? Huruf lin. Macam tu. Mana kata kalau kalimah tersebut tak cukup syarat untuk jadi maklin, automatik huruf lin terus ambil alih. Macam tu. Huruf lin terus ambil alih kedudukan dia. Boleh Okey, baik. Kita tengok balik contoh tadi. Alam. So kat sini ada 2 Alam ada 2. Ada 1 je. Ayat kedua ni satu saja. Alam yaj'al kai. Ada 1 saja. Ayat kedua Kemudian kita tengok pada ayat pertama tadi dia tadi start ayat pertama. Okey, ayat pertama ada berapa? Tarokai. Yang pertama ada satu. Betul. Yang pertama Alam tara kaifa. So lembutkanlah ya tu. Kaifa. Kalau baca tak lembutkan bacaan salah ke? Bacaan kurang sempurna. Okey, kemudian tengok pula pada ayat ketiga ada berapa huruf lin? Alaihim. Ada 2. Ada 2. Ada 2 Ustaz. Ada 2. Alaihim khairun abatai. Wa arsala alaihim khairan ababil. So kita akan baca lembut. Ini payah baca sikit tu dekat-dekat. Nak buka. Nak buat lagu payah sikit. Cepat dekat. Wa arsala Okey. Faham Ustaz? Faham Ustaz. Nak kena ni lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kalau tengok surah Quraisy, setiap hujung ayat ada. Li ilafi Quraisy. Kita kena baca lembut. Kalau baca mendata, itu akan jadi ma'adili sukun. Contoh, li ilafi Quraisy. Itu akan jadi ma'adili sukun. Kalau maklin kena lembut. Li ilafi Quraisy. Dia kena ada dia punya alunan dia, beralun. Kalau mendata aja jadi Baik.
Yang macam tu Ustaz. Dalam contoh ni kan, macam kita ada choice kan nak macam apa, mendasar ataupun kita kena ikut jadikan maklin. Kena ikut. Kalau kita baca mendata, jadi hukum lain lah, maklin sukun. Kalau huruf lin memang sifatnya lembut dan lunak. Ila fi Quraisy. Ya. Okay, contoh ayat kedua. Ayat Lagi lembut lagi. ayat kedua, ujung ayat juga. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Lembut. Sayf. Gitu. Okay. Kemudian ayat yang ketiga. Ujung ayat juga. Falyabudu rabbaha bait. Okey, kemudian kat sini semalam hari lepas ada yang tanya. Kalau kita berhenti dekat juk tu, jadi maklin tak? Contoh allazi at'amahum min ju'. Berhenti kat juk tu jadi maklin tak? Tak jadi. Tak ada. Sebab habis. Tak jadi. Teruskan jadi. Betul. Kat sini tak jadi maklin, kat sini jadi ma'arid li sukun. Kalau berhenti dekat juk. Sebab apa? Waw tu tak ada baris. Tak ada kum, dia tak ada huruf mati. Huruf tanam. Tak ada sukun. Tanda sukun tak ada. Kalau ada tanda sukun dekat ujung ayat tu, wa amanahum bil khauf. Jadi jadi wa sukun. Jadilah makin. Macam tu cara kita berinteraksi dengan tajwid. Ya. Okey, kemudian ini tambahan lah. Contoh, Ustaz, nafas saya panjang lah. Boleh tak saya sambung daripada ayat pertama surah Quraisy ke ayat kedua surah Quraisy? Okey, kalau kita sambung, kan tadi li'ila fi Quraisy itu akan jadi maklin, betul tak? Asalnya. Sebab kita wakaf kan. Tapi kalau kita sambung, contoh, li'ila fi Quraisyin ilafihim, kita sambung. Jadi Quraisyin ni tadi akan jadi huruf lin. Sebab dia tak diwakafkan. Maka macam itulah interaksi kita dengan tajwid. Kalau hukum tajwid ini kita sambung jadi hukum lain. Kalau kita berhenti, kita wakaf jadi hukum lain. Macam tu. Boleh faham ke? Faham Ustaz. InsyaAllah boleh faham. Okey, baik. Soalan bagi kat kita. InsyaAllah. Okey, kita tengok pula ayat pertama ni. Surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. So, kat sini ya tu kena baca dengan lembut. Jadi sebelum ni Ustaz nak tanyalah secara jujurnya, sebelum ni contoh baca surah Quraisy, baca mendata ke baca beralun? Mendata. Selalunya mendata. Baca Ustaz, tak pakai baca, tak tahu mendata atau apa baca. Ila fi Quraisy. Betul tu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tu Ustaz. Tak. Kat sini dia kena 246. 246 kat sini Betul Ustaz baca Li'ila fi Quraisy. 246. Maklin boleh baca 2, 4 atau 6. Macam ada disebut lah. Beza cuma kita alun. Ustaz, kalau kita salah baca, Ustaz baca maklin kepada adik suka hukumnya Ustaz? Salah ke? Apa dia? Sekali lagi soalan.
sepatutnya dia maklin, tapi kalau mendata macam Ustaz kata, bila mendata dia jadi maklin disukun. Jadi Betul. maksudnya kita macam mana tu Ustaz hukumnya Ustaz? Hukumnya akan jadi lahnun khafi lah, kesalahan tersembunyi. Salah jugalah baca tu. Jadi dipanggil sebagai kesalahan tersembunyi, dosa kecil lah. Dia tak ubah makna tak ubah. Sama juga. Sebutan je lain. Sebutannya kurang sempurna. Saya baca jadi berdarah kali ni. Saya baca tak dengar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraish. Satu dia. Li'ila fi Quraish. Hakmat dua kah? Dua-dua ada alun tu. Ada, boleh tak? Dua-dua beralun. Yang penting bukan mendata. Dia kena beralun. Kan syaratnya lembut dan lunak. Dia kan ada dua. Lembut atau lunak. Ataupun dua-dua sekali. Dia kalau mendata je Quraish. Tu mendata. Dia kena ada apa nama, lenggok sikit. Kena ada dia punya lenggok. Ustaz, Assalamualaikum. Kalau baca hadar, macam mana bacaan dia? Baca hadar, baca je lah. Lembut juga. Baca hadar, contoh macam mana. Maksudnya sambung ke wakaf hadar tu. Kalau baca apa nama, kita wakaf, li'ilafi Quraish. Quraish, li'ilafi Quraish. Jadi dua rakaat lah. Hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait. Still juga ada lenggok dia walaupun kita baca dengan laju. Dapat? Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Ustaz, mau makna apa dosa kecil Ustaz Ada dua. Dalam buku saya pun saya ada tuliskan dalam ni. Kesalahan besar dan kesalahan kecil kan? Ada tulis kesalahan khafi, lahnun khafi dan kesalahan nyata. Nanti kalau tuan-puan dah dapatkan buku ni kan, boleh baca muka surat 3. Nantilah insya-Allah esok kita akan lancarkan buku insya-Allah. Apa Ustaz? Esok malam. Malam 9:30 ke atas Ustaz akan maklum. Ini tanya Ustaz. Kemarin saya ada WhatsApp. Ustaz jawab jemput serta dalam grup khos. Yang mana grup khos pula? Macam mana Puan? Ustaz jawab jemput serta dalam grup khos. Ustaz dah bagi link tu kan. Tekan link tu masuk dalam grup buku tu. Buku nota tajwid. Masuk dah? Ustaz nak tanya. Makcik pun masuk kelas ni. Berapa kali dah Ustaz? Kelas ni bermula. Berapa kali? Berapa kali ni Makcik masuk? Berapa kali Ada Ahad. Berkali-kali. 10 minggu dah. Dia tekan banyak kali pun link 10 kali juga. 10 kali lah. 10 kali. 10 hukum 10 kali 10 kali pun dia akan buka awal lagi yang sama. Kali itu banyak kali dah. Okey, baik. Kita belajar. Korang satu hukum satu kali. Sabar perempuan, seorang-seorang cakap tak dengar biji buah macam keling karam. Ustaz nak jawab macam mana? Okey. Nak cakap. Sorry apa. Okey, baik. Kelas ni dah. Puan tu boleh cari dalam rakaman lah kan? Rakaman dia. Rakaman boleh maklum, boleh tanya admin lah. Boleh bertanya personal. Okey, untuk hukum tajwid maklin dan huruf lin semua dah jelas? Dah faham? Faham Ustaz. Okey. InsyaAllah. Kita baca Ustaz harapkan semua dapat menggunakanlah. Kita dah nak masuk dah nak masuk Ramadan dan masing-masing ada grup tadarus masing-masing. Jadi hukum yang Ustaz ajar ni ada berapa hukum? 10 hukum antara hukum yang basic sebenarnya. Dan kalau minggu ni kalau minggu ni ada kekosongan ni, nanti saya berhubung dengan admin lah. Kalau minggu ni ada kekosongan, Ustaz nak cuba masuk sekali lagi untuk ajar satu lagi hukum tajwid.
Kalau dapat nanti kita tanya admin lah. Kalau ada kekosongan Ustaz nak ajar satu lagi hukum sebab benda ni penting juga. Hukum wajibul gunnah. Akan datang lah kalau dapat. Kalau tak dapat kita jumpa nantilah akan datang kalau Ustaz lapang dekat sana nanti kat New Zealand. Kalau internet cantik kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey baik. Ya. Kita akan belajar wajib guna akan datang. Itu yang boleh mula ajar, itu yang boleh mula awal. Berjalan lancar, makanan dia pun lancar. Banyak. Itu yang buat tak muat baju ni. Okey, Puan Lely tutup mic sekejap Puan. Terima kasih. Okey, kemudian berkaitan dengan sabarlah sekejap. Ustaz nak buat sesuatu. Jangan bagi Ustaz habis ayat dulu. Silakan Ustaz. Okey, kaitan dengan buku, insya-Allah esok malam Ustaz akan lancarkan buku dekat dalam grup WhatsApp khas yang pembelian buku. Jadi yang dah masuk tahniah, yang belum masuk dalam ni ada 170 orang kan. Yang belum masuk boleh WhatsApp Ustaz dengan keadaan segeralah sebab ada lagi 16 kekosongan. Sekarang dah ada 488. Ada lagi 12 orang lagi. Cukup 500 kita tutup untuk harga promosi. Ya, harga promosi kita akan tutup. Kemudian apa kelebihan masuk dalam grup? Ada yang kata Ustaz, saya nak beli buku je, saya tak nak masuk grup. Ustaz kata kalau nak beli buku je boleh. Cuma ruginya adalah tak dapat seminar percuma. Ke seminar percuma untuk Ustaz terangkan macam mana tuan-puan nak berinteraksi dengan buku ni. Yalah masing-masing mungkin pertama kali kan dapat buku ni. Jadi macam mana nak guna buku ni? Macam mana kita nak belajar sendiri. Yalah kadang-kadang tak dapat join kelas tajwid dengan Ustaz. Jadi dalam seminar kita akan ajar macam mana nak gunakan buku tersebut. Okey. Jadi yang belum masuk grup silalah masuk dalam grup dan juga kita masuk grup tu automatik kira macam belilah tu. Pasal kalau kita nak beli lebih pada satu tu macam mana Ustaz sebab kami tak boleh taik grup tu kan untuk admin je yang boleh menaik. Macam mana nak order? Okey, untuk beli nanti hari Rabu tu juga Ustaz akan bagi link pembelian. Tuan-puan nak beli maksimum 100 unit. 100 naskah pun boleh tu maksimum lah Ustaz letak. Ada yang nak beli lebih 100, kita bagi peluang ke orang lain dulu. Kalau kata nak beli 100 unit itu maksimum. Kita akan bagi cara nak beli. So jangan risau. Sebab apa Ustaz tak bagi buka mesej tu? Sebab kita tak nak banyak sangat persoalan. Jadi Ustaz akan jawab dulu siap-siap nanti. Hari ni Ustaz akan buat survey. Siapa yang nak beli 1, nak beli 5, nanti tuan-puan tik je. Ustaz akan buat poll dalam grup. Tuan-puan akan tekan je dia panggil dia punya tik tu nak beli 1, nak beli 5, ada yang nak beli lebih 10 ataupun ada juga yang nak wakaf. Ustaz saya nak beli 2, 10 lagi saya nak wakaf. Wakaf ni maksudnya apa? 10 lagi tu Ustaz akan gunakan nak infak kan. 10 lagi yang tuan-puan nak infak tu Ustaz akan bawa ke program-program Ustaz lah. Antaranya Ustaz akan bawa ke New Zealand. Ada sebahagian besar yang beli yang Ustaz akan hantar ke New Zealand lah. Ustaz akan bawa hari Isnin depan. So kalau tuan-puan nak join juga, Ustaz saya nak beli 5 lagi 10 Ustaz. Bawalah pergi program-program Ustaz. Macam hari Sabtu ni Ustaz akan pergi ke rumah anak-anak yatim dekat Rawang dan juga dekat Selayang. So buku ni Ustaz akan bawa juga dekat anak-anak yatim. Dekat sanalah kita akan bawa juga. So kalau ada yang nak join untuk infak pun boleh juga. Okey, baik. Ada lagi yang tak jelas? Okey. Jelas Ustaz. Jelas Lebih daripada 500 tu bayaran dia sama kan? 500 pembeli bukan 500 unit. 500 pembeli. Oh, 500 pembeli. Unit tu tak kisah nak beli berapa banyak. Unit. Dia 500 user yang membeli. Dia sistemnya kita dalam setting lah. Assalamualaikum, minta diri dulu. Okey, silakan. Ustaz, senasa berapa Ustaz? Apa dia? Satu buah buku tu berapa ringgit? Satu buah ni harga asal adalah 50, harga promosi RM38. So siapa yang
pembeli 500 terawal ni adalah di RM38 satu naskah. Belum masuk postage lah. Oh, betul. Clear Ustaz, jadi kan Ya. kalau kita termasuk dalam 500 tu, lepas tu kita nak beli untuk kawan dan sebagainya, so harga tu 50 satu unit lah. Ustaz dah ni lah, tak RM38 juga. Siapa yang dah pernah beli, Ustaz dalam ni lah. Senarai okey. pembeli. So harga Dapat diskaun juga lah. Ya, betul. So kalau ada kawan-kawan yang nak masuk, boleh bagi tahu siap-siap. Ada lagi 10, lagi 9 orang, 11 orang lagi. Yang belum masuk, boleh masukkan dalam grup. Okay, berkaitan dengan kelebihan masuk grup ni juga, Ustaz nak maklumkan, setiap kelas tajwid yang Ustaz jalankan, Ustaz akan bagi link. Mana kata bukan seminar je percuma, kelas tajwid lain. Contoh macam pukul 12 nanti, Ustaz ada kelas dengan YBIM. Ustaz akan ada kelas tajwid dengan YBIM juga. Ustaz akan share link dalam grup, tuan-puan boleh join juga masuk dalam grup. Boleh join kelas percuma lah. Kemudian Ustaz akan buat live tajwid. Semua kelas-kelas ngaji yang Ustaz buat, semua tuan-puan akan dapat percuma je. Tak ada bayaran. Okay. Kemudian akan dapat, dari yang beli buku ni juga akan dapat belakang ni QR code. QR code ni apa? Tuan-puan dah beli, tuan-puan scan. Dulu kan masa COVID ada scan kan. Ni akan boleh scan QR code. Boleh dapat kelas tajwid percuma, hurai tajwid sampai mahir daripada surah Fatihah. Tuan-puan scan ni, tuan-puan akan dapat kelas daily tajwid daripada surah Fatihah, Ustaz hurai. Alhamdulillah tu ada apa, bismillah tu ada apa, tajwid dia. Kalau tak faham, sebab itulah kita beli buku ni, kita rujuk. Oh, ini yang Ustaz hurai dekat muka surat apa. Tu kelebihan dia lah. Dapat kelas tajwid percuma. Okay. Wallahu'alam. Okay. Tajwid tu untuk sebuah Al-Quran Ustaz? Ataupun kelas tajwid tu? InsyaAllah kelas tajwidnya kita akan hurai sampai satu Quran. Sekarang ongoing lah. Ustaz akan terus update sampai 30 juzuk. Sekarang surah Fatihah dengan Baqarah. Kita akan terus buat kelas-kelas terus ya untuk capai ke 30 juzuk lah. InsyaAllah. Ya. Ustaz kiranya beli buku tu berdasarkan kepada launch besok ke? Esok malam ke? Ataupun kalau kita dah beri pada Ustaz tu, kita nak buku tu, kira Ustaz dah ambil kira? Tak, esok malam pelancaran. Kalau hari-hari lain nak beli pun tak ada masalah. Okey. Cuma 500 terawal yang kita dahulukan untuk dapat harga promosi. Kalau kata sistem tu boleh kita upgrade sampai 1000 orang, kita tengok balik lah macam mana. Sebab kita dah set up 500. Okey. Wallahu'alam. InsyaAllah doakan semoga dipermudahkan urusan esok. Apa-apa nanti saya akan maklum dalam grup. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Kita serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Suara kecil tu.